Mukadimah nak belajar tentang hemohim ni, kita kena tengok Nirus kata ada 18 terbitan dalam public medical journal. So it's not sikit-sikit. Bukan, jangan dengar cakap saya pun, jangan dengar cakap siapa-siapa, dengar cakap yang dah dipublishkan dalam journal. Who are we to claim apa-apa kan? It's already written there. So percaya apa yang dah di research dah well done kat situ. So bukan benda bukan kaleng-kaleng So untuk mulakan dengan hemohim ni, saya rasa kami rasa kita semua kena faham tentang gastrointestinal tract, kita punya saluran pemakanan. Usus. Bahasa lain dia gut lah, usus. Sebab kalau dari segi apa pun kita kata kebanyakan penyakit bermula daripada usus. Usus sihat, badan sihat. Usus, kalau ada yang tak berapa nak sihat tu, mesti ada masalah dengan usus. So macam mana pun kita kena baik pulih usus tu. So true enough, hemohim kita memang really works from the usus kita. Nak faham tentang hemohim, memang kena faham tentang kerja hemohim tu dekat dalam kita punya usus. Kan Dr. Murad kan? Ya. Okey, lagi. Dia perut ni sarang penyakit kalau tak jaga. Satu masalah dia kata you are what you eat. Yes. Dan disebabkan pintu masuk utama pada usus, maka Allah Ta'ala letak banyak sistem sistem mempertahankan diri, protection kan? Dalam usus. Pertahanan di usus. Macam kita tengok sepadan lah, pintu masuk sepadan negara, banyak polis jaga, banyak pegawai jaga, sebab itu pintu masuk. Jadi usus ni pintu masuk utama bagi makanan. Kita makanan tak masuk kulit gitu, melainkan masuk urat terus. Jadi masuk kan, mulut dan juga tubuh ni selalu banyak kuman boleh masuk. Dari situ banyaklah kita punya sistem pertahanan tubuh. Usus yang utama macam yang kalau orang belajar sains kata ada Peyer's patches dekat usus. Jadi usus pintu masuk utama, dan di situ pintu yang paling penting. Bila kita tak jaga makanan kita, maka usus lama-lama rosak. Dan usus tak pernah rehat sebenarnya. Kan kita daripada kecil sampai besar sampai sekarang memang dia kerja 24 jam kan, sampai sekarang dia kerja. Kerja 24 jam. Di puasa pun kita bukan berpuasa. Masalahnya kita tukar waktu makan je. Jadi kita kena tukar betul-betul sebenarnya. Nabi beritahu pun punca penyakit. Nabi kata baik cukuplah anak Adam tu tegak dengan separuh perut dia untuk makanan, separuh sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Bukan penuhkan perut. Jadi makanan ni penting lah. Sampai dari segi halal itu, kesihatan jaga. Jaga yang halal kena jaga juga kan. Halal lah. Dari isu alhamdulillah yang pasal hemohim ni dah ada halal dia. Kullullah min nabata min halam fannaru aula bih. Nabi kata bukan maksud setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, maka neraka lebih aula. Neraka lebih afdal. Jadi kita kena jaga segi halal. Alhamdulillah yang isu ni kita dah rapi sebab hemohim tak ada masalah. Tapi menjaga makan lah. Jaga makan bukan saja makan tapi juga pembuangan. Kan? Bila baik kait dengan usus dia ada pembuangan. Jadi pembuangan ni saya ramai orang tanya lah, bila makan ada healing crisis sebagainya, dia termasuk juga. Bila satu soalan wajib kebanyakan doktor-doktor otai macam saya, Dr. Kem ni kan tanya, sakit kepala tapi tanya buang air besar macam mana? Gatal muka, gatal kulit, jerawat naik, tanya pasal berak, pasal apa dia tanya berak pula tu. Saya gatal hidung tu kenapa tanya buang air? Yalah, badan kita buang air besar. Cara mana badan kita buang kotor daripada badan? Basic kan? Cara mana badan kita buang kotor daripada badan? Dia tak akan keluar tu tiba ke kulit kan? Dia akan keluar 4 cara. Ni sains dia kata 4. Saya kata 4. Usus besar, maksudnya buang air besar. Lepas tu air kencing, buah pinggang. Yang ketiga paru-paru, berkahak. Yang keempat baru kulit. So kalau nak kulit cantik, kena 4 ni beres. Saya selalu cakap pasal sakit, beauty come from inside. Cakap orang sakit. Ya, betul.
bukan nak tambah luar. Banyak orang lelaki ni tak ada kosmetik apa-apa, dia simple je biasa. Dia tak ada tambah-tambah. Orang perempuan dia boleh tutup dengan ni, orang lelaki kalau tutup jadi pelik pula, jadi maknyah pula. Jadi sajat kan? Jadi maksudnya balik pada asal, balik makanan yang kita untuk sihat badan tu kena buang air besar kena okey. Lepas tu buang air kecil kena okey. Cara mana ukur? Senang. Kalau kita makan 2-3 pinggan keluar tak banyak mana, 2-3 hari baru buang, tak sihat tu. Ada kes-kes kanser kita yang kita rawat dulu. Bila dibuat rawatan untuk cuci usus sebagainya, cara lain lah kan. Keluar biji anggur, keluar tulang ayam, kecil-kecil kata, saya dah berapa bulan tak makan ayam, dia boleh cakap. Jadi benda tu baru keluar bertahun-tahun. Baru keluar. Jadi kalau ni orang makan lama-lama sila ada lagi elemen London tahun-tahun lepas baru keluar kot. Jadi pembuangan usus ni bersih, penting pembuangan usus bersih, penting sangat. Yang lain buang air kecil nak tahu tanda senang ya. Tengok air kencing kita jernih ataupun tidak. Kalau keruh berarti masih tidak sihat. Kalau tanya sensei pada kedai Cina lama, dia akan tanya kalau nak sihat dia akan tengok kahak. Kalau kahak awak keruh pun tak sihat juga. Maknanya badan kita ada kotor. Macam kita demam dengan batuk, bila kita berkahak kan jernih. Tapi dia tak jernih, dia keruh. Itu tak ada badan kita sedang melawan penyakit. Begitu juga kencing. Kalau kencing keruh ataupun kuning pekat, maknanya badan tak cukup air. Badan kita tidak ada tangki simpanan air, melainkan tangki buang. Tangki buang tu punyi kencing lah. Tadi tangki simpan tak ada. Simpan air, kita kena tambah cara nak ukur. Tengok dengan air kencing. Dalam puasa ni kita masa selepas makan tu, masa buka tu tak boleh minum air banyak sangat, jadi penuh. Minum sikit-sikit. Bersambil-sambil. Jadi yang ketiga paru-paru lah. Paru-paru ni sama ada bersenam, ada pernafasan yang bagus, dan tu juga berkahak bila kita batukkan kahak. Barulah akhirnya akan keluar juga dengan bersenam akan keluar peluh kat kulit. Kadang-kadang bila tanya pesakit, ada jerawat kat muka tak ada? Ada jerawat kat dada tak? Atau kat belakang? Dia kata ada. Kadang-kadang maknanya badan tak cukup, toksin tak cukup keluar. Ada ilmu lain kalau tengok dari segi ilmu lidah tu, kalau ada perubatan kita tengok lidah warna tak cantik, warna berkeruh dan kuning dan sebagainya, itu pun tanda usus tak berapa sihat. Boleh tengok dalam Google tongue diagnosis, macam-macam gambar ada lidah. Gambar lidah sihat macam mana. Itu Chinese punya medicine lah, bukan modern medicine. Jadi hemohim ni dia membantu kesihatan usus. Di samping tu dia menjana juga kekuatan kita punya immune system. Itu kelebihan dia. Dan dia bantu immune system supaya kita dapat lawan penyakit. Cara yang sihat. Jadi lain orang lain tidak balas lah. Bila orang tak pernah makan yang tak betul, buang air besar tak apa-apa okey. Ada yang selalu kerjakan dapat sakit-sakit yang kadang walaupun sakit kepala yang berkeruh ni, kadang tanda bumi buang air besar tak okey. Ada juga. Dan banyak boleh simpan penyakit-penyakit lain lah. Sebab bila lagi lama najis dia duduk dalam usus, dia tidak lepas daripada usus kecil, ada usus besar. Usus besar ni dia tidak simpan makanan, dia serap air sahaja, dia tak ada penyerapan nutrien lain. Lagi lama najis duduk dalam tu, lagi banyaklah air akan diserap. Bila najis tu paling bawah pula, kalau kita kurang minum air, maka dia akan serap banyak lagi air daripada najis tu. Maka kita tubuh meracun diri sendiri. Tak sihat. Tanda lain juga ialah bila badan kita, peluh kita tak bau busuk. Itu pun orang sihat. Kahak tak bau busuk. Kan? Kalau perokok, minta maaf, dia bau busuk. Air mani pun bau busuk. Air mani pun tidak hanyir. Kalau orang yang sihat, air mani pun tidak hanyir. Badan keluar pada tubuh. Macam tubuh Rasulullah SAW. Tubuh dia keluar semua. Air peluh dia pun wangi. Rasulullah sihat. Jadi orang yang sihat, peluh dia tak bau busuk. Baby bau busuk tak? Baby tak bau busuk. Baby sihat. Ini tanda-tanda yang kita boleh tengok secara zahir lah. Dalaman. Jadi cium bau baby kan senyap. Walaupun dia tak mandi lagi. Kan? Sambung tu kan, apa lagi nak cerita yang pasal usus, tapi saya pasal hemohim banyak nak tanya pasal. Jadi healing crisis lah. Healing crisis you start dulu.